Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita mulai, Ibu? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi, yang saya hormati ahli-ahli jawatan kuasa muslimat Masjid At-Taqwa TTDI, Puan Hajah Marma yang menghubungi saya dan semualah ya, yang saya kasihi, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, Puan Sri, Datin, Datuk, semua yang ada dalam masjid kita, kuliah kita pada pagi ini, para jemaah semua yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni tak apa dengar jawabnya, tertutup dengan masnya ni. Boleh dengar lagi sekali ni? Boleh ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lebih baik ya Mi ya. Alhamdulillah, tujuannya Mi nak bagi banyak salam. Alhamdulillah Mi, ucapan yang tidak pernah merugikan, ucapan yang tidak pernah merugikan, bahkan bukan sekadar satu ucapan, tapi satu doa untuk kita pada pagi ini. Banyak kita memberi salam, banyaklah doa rahmat, doa salam, doa barakah yang kita beri sesama kita. Alhamdulillah, itu yang diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afshus salam bainakum. Banyakkan, tebarkan salam antara kamu. Pertama, yang bila baginda sampai ke kota Madinah antara yang Nabi pesan ialah ya ayyuhan nas afshus salam bainakum, tebarkan salam antara kamu. Jadi bukan apa ni, tak dengar juga, tapi sebenarnya nak tambah pahala, insya-Allah. Umi apa khabar Mi? Orang TTDI sihat? Alhamdulillah. Umi dah sarapan? Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Syukur. Alhamdulillah Mi. Satu rahmat Allah yang paling besar ni, yang kita nak ingat-ingatkan diri kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita, yang menggerakkan hati kita untuk datang ke sini majlis ilmu pada pagi ni. Dalam banyak-banyak hal dan urusan dunia kita, dalam 24 jam yang ada, Allah pilih Umi datang sini. Allah tentukan masa Umi pagi ini. Allah tentukan yang baik mudah-mudahan dalam diri Umi dan kehidupan Umi pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ya Allah, sambil-sambil duduk ni, hari ini lebih baik dari semalam. Mudah-mudahan masa aku hari ni lebih baik occupied-nya daripada semalam. Semua orang dapat 24 jam ni, tapi nilai masa setiap orang yang dapat 24 jam tak sama. Dan sebab itu di awal ini ni, tanda kita syukur pada Allah SWT. Sebab orang tidak akan nampak tajuk kita adalah musibah, muhasabah dan hikmah. Orang tak akan nampak hikmah ni. Kita tak akan boleh muhasabah ni kalau sebelum kita tengok musibah, kita kenang nikmah. Kita tak boleh ada hikmah, kita tak akan muhasabah pada musibah kalau kita lupa akan nikmah. Perkataan nikmat ni
Ni antaranya disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa dia. Jadi saya ajak Umi untuk kita baca dulu di awal ni sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikala ada orang tengah fikirkan rumah dia yang dah hilang disebabkan oleh banjir baru ni kereta dia yang dah tak ada 2-3 biji depan rumah tu perabot dia yang dah habis semua Dikala ada orang yang sedang fikir apa aku nak makan pagi ni Dikala ada orang yang sedang sakit di katilnya memikirkan apa kehidupannya Umi berada di sini Umi duduk dalam majlis ilmu Kita di awal ini sebelum saya sebutkan apa kita nak baca tentang nikmat, kita juga ucapkan takziah kepada semua sahabat kita, masyarakat kita yang bergelumang dengan dugaan-dugaan dan ujian-ujian dalam hidupnya. Kita turut menginsafi apa yang dirasai dengan sepenuh jiwa raga kita walaupun matahari dah naik tinggi hujan dah lama tinggalkan kita, baru dah tinggalkan kita. Sekarang matahari dah terang dah, mana-mana dah angkat matahari dah ada dah, alhamdulillah. Tapi bila ada matahari, kadang-kadang orang dah lupa diri Mudah-mudahan kita datang sini untuk ingatkan diri kita. Itulah muhasabah kita, yang mana kita nak baca betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat. Lepas susah ada senang, lepas senang diuji dengan susah. Pertama sekali takziah kita kepada semua. Kita doakan mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik pada apa yang hilang atas diri mereka itu. Allah Maha mengetahui dan menentukan yang baik mudah-mudahan dalam hidup kita dan semua masyarakat kita. Ya Yang keduanya sebagai tanda kita membaca nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah kena baca Baik tu mak-mak kita kata dulu, sebut, baca, jangan tak baca nikmat, kata dia. Takut lupa take for granted. Pagi tekan air keluar Kita akan rasa nikmat tak ada air bila nikmat air, bila tak ada air Dan kan bangun boleh tekan air yang tak perlu dengar bunyi dah. Dulu orang nak masak air kena dengar bunyi Dah masak ke belum, mak tak dengar pun bunyi ceret katanya kan. Sekarang tak ada bunyi-bunyi dah Dulu orang nak masak air kena cari kayu api. Tu zaman dulu zaman mak saya menangis kalau hujan kayu api tak bawa masuk bawah rumah Nak masak macam mana kayu api basah. Sekarang dah tak ada kayu api, dah tak ada bunyi ceret dah Kita bangun dia terus tekan je Nak ambient, nak cool, nak hot. Kadang-kadang kita take for granted bila dah senang macam tu. Yuk baca balik nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi satu tempat satu ketika dulu kemarau, jadi kena air catu. Satu taman catu air. Bila saya datang ceramah, dia kata, "Ustazah, kami ni tengah catu hari ni 48 jam. 2 hari taman ni, 2 hari taman nu. Bila taman kita buka air, Ustazah, kita pun akan ambil lah semua air tadah. Bukan kata besen, berdi, apa semua tong-tong hitam tu tadah. Cawan pun saya tadah, Ustazah." Saya tak boleh lupa dia sebut perkataan, ada cawan pun saya tadah air dalam cawan, Ustazah. Dia kata, lepas juga buat gosok gigi, basuh muka, baru kita tahu akan nikmat air. Sebab itu di dalam surah Ad-Duha ni, sempena waktu duha, Allah sebut di akhir surah Ad-Duha Apa akhir surah Ad-Duha Nantilah Ustazah, janganlah tanya kita akhirnya, kita kena baca daripada mula kan. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai ujung baru ingat akhirnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tu ujungnya ayat yang ke-13 kata salah saya.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu fahaddith. Bukan orang berlakon aja kata P. Ramlee apa? Cakap. Tapi dengan nikmat Allah SWT kau cakap, kau sebut. Syukur, Alhamdulillah. Sebab itu antara lafaz-lafaz syukur yang nak diperkatakan, cakap. Belum lagi sujud, belum lagi tolong, belum lagi buat apa-apa, belum lagi rancang, tapi kat mulut cakap dulu. Ini lisanan ratiban bidzikrik wa qalban maf'aman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bita'atik. Lidah basah, hati gerak, nanti tenaga akan gerak, badan akan gerak. Pasal yang gerakkan lidah ni bukan cakap-cakap lidah je, tapi kita cakap kat lidah. Hati kita cakap tak ni? Cakap ya Mi ya. Kepala kita fikir tak Mi? Fikir Mi. Itu tujuan kita pagi-pagi nak gerakkan lidah supaya hati kita bangun Mi. Sama-sama saya bercakap untuk diri saya sendiri, kadang-kadang lupa ni. Kita sebut ni jangan ingat benda tu kecil. Dia sebenarnya mengetuk pintu hati kita. Sedang Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa hati ni ibarat raja, dia kata. Kalau hati tu bangun, gerak, nak, dia suruh mata bangun, dia suruh kaki bangun, dia suruh tangan buat. Bangun ti, kau tak salat subuh lagi ti, bangun. Hati cakap, baru Sharifah Hayati ni bangun ni. Tu kerja hati ni. Sebab itulah kita nak ketuk hati kita pada pagi ni. Membaca nikmat barulah pada musibah itu ada muhasabah dan hikmah. Baca nikmat. Jadi yang pertama apa nak sebut Mi, saya ajak Mi dan diri saya, kalau terlupa baca sebelum ini, mudah-mudahan datang sini dapat kita baca bersama-sama. Kalau terlupa, datang sini dapat baca sama-sama. Itu tujuannya. Iaitu pertama, lafaz syukur. Lafaz syukur atas nikmat. Kan saya kata Nabi SAW, perkataan nikmat tu ada dalam lidah Nabi, ada dalam doa baginda Rasul SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahawa apabila baginda Rasul SAW berada dalam keadaan selesa. Maknanya apa selesa tu? Maknanya gembira, maknanya suka. Ikutlah ya, saya guna perkataan selesa. Dan selesa yang disebut dalam penjelasan hadis itu antara perkara yang disukai oleh Rasul SAW. Contoh yang diberi adalah pada makanan mi. Nabi kalau suka pada makanan, maka antara yang dia baca doa ni. Makanan apa mi? Jauh beza makan Nabi dengan makan kita. Itu lagi tak terkata. Jauh beza ni. Kalau kita nak sebut kurma, kalau kita nak sebut kambing, kalau kambing pun ni Nabi makan berapa kali kambing tu sehari, berapa kali seminggu. Banding kita berapa kali seminggu, berapa kali sehari, berapa kali sebulan ni. Sebut aja, teringin aja dapat, nak aja dapat. Duduk aja order setengah kita ni. Kita tak dapat, anak kita bawa kan, datang untuk kita rasa. Mak teringin ni, datang dia bawa. Sebut je, insya-Allah dapat dia setengah kita. Tu rezeki Allah bagi jauh daripada baginda Rasul SAW. Tu belum cerita macam-macam yang kita makan ni. Penuh meja, penuh pinggan yang kita makan, macam-macam. Sebab itu bila kita dapat apa yang kita suka pada meja kita, pada makan kita, pada hidup kita, sebut seperti yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, Alhamdulillah bini'matihi. Tu saya kata perkataan nikmat tu ni, dahsyat nikmat tu ni, tu perkataan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat perkataan dalam Al-Quran. Bila perkataan dalam Al-Quran, dia kalam Allah. Sebab itu apa nak kata, kalau mi lupa pun doa ni,
Dua jangan lupa. Satu, Alhamdulillah, itu memang tak lupa. Dua, nikmat. Alhamdulillah ya Allah, kau bagi aku nikmat. Nikmat kalam Allah. Yang belakang-belakang tak ingat, tapi nikmat ingat. Pasal dah dimelayukan dalam Al-Quran. Kalau kau nak hitung nikmat kau, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kau tak terhitung. Yang kau musibah, kau tengah hitung nikmat kau yang hilang. Kereta aku habis, rumah aku habis semua. Kau tengah hitung nikmat kau yang hilang, tapi kau lupa nikmat yang kau dapat tidak terhitung. Nikmat yang kau dapat tidak terhitung. Kita selalu menghitung yang hilang berbanding yang dapat, selalu lupa yang dapat berbanding yang hilang, Jadi Allah hilangkan sekejap, baru kau tahu. Allah kurangkan sekejap, baru kau tahu nilai air itu. Itu satu cara Allah mengajar kita ingat nikmat. Baik itu Nabi, balik-balik pada apa yang disebut oleh baginda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyebut, Alhamdulillah bi ni'matihi, banun ain mim ta, bi ni'matihi, dengan nikmatnya. Nya siapa? Nya Allah. Segala puji bagi Allah dengan nikmatmu ya Allah. Tatimmu as-salihat, sempurna, baik, banyak kebaikan-kebaikan. As-salihat pun Umi dah ingat, pasal kita sebut salih, salihah. Salih lelaki, muzakkar, salihah muannas, perempuan, jamak pluralnya salihat. Ha alif ta ut ta'nis, ta ba ta tu, bukan ta bulat tu. Segala puji bagi Allah, Alhamdulillah, bi ni'matihi, dengan nikmatnya. Kadang-kadang bila kita baca satu-satu, kita terfikir dalam fikiran kita bagaimana Nabi SAW bersungguh dalam menyebutnya, sedangkan nikmat dia tak kenyang. Riwayat menceritakan tak pernah kenyang 2 hari turut-turut. Bandingkan kita, itu pada makannya, belum cerita kenderaan, rumah, dan lain-lain dalam kehidupan. Belum lagi tak ada langit dan bumi kalau nak dibeza. Tapi bila menyebutkan kesyukuran nikmat, sebelum nak cerita musibah, itu dibaca dengan lidah kan, di-spell out kan, seperti bersungguh-sungguh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Kita sama-sama baca boleh Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selepas daripada ni, pada apa pun yang Umi lakukan, ya Allah, gerakkan hati aku ingat untuk menyebutnya seperti lidahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sama diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dalam keadaan Nabi suka itu yang dibacanya, dalam keadaan Nabi tak berapa selesa. Saya guna perkataan selesa sebab tak tahu gambaran perasaan sebenar seseorang itu. Bimbang kita tersasar dalam menterjemahkannya. Lalu disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sama. Kita tahu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini adalah antara yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketukuhannya itu dipuji, diakui oleh para sahabat itu sendiri. Ma ra'aitu ahadan afsah minha, aku tak pernah tengok orang yang lebih bagus dari keilmuannya, fi fiqhin wa tibbin wa syi'rin, dalam ilmu fiqhnya, dalam ilmu perubatannya, dalam ilmu syairnya, min Aisyah, daripada Sayyidatina Aisyah. Itu yang meriwayatkan hadis tak kurang dari 2,210 hadis menurut riwayat.
Apa disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah? Saya sebut sikit pasal nak cetuskan rasa kita bila dengar nama isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Nabi, sifatnya observant. Bila Nabi buat, dia tengok, dia nampak dan dia meriwayatkan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak, sehingga kan banyak hukum hakam yang juga dia ambil dalilnya berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi yang kedua, satu, alhamdulillah dah baca. Bila dapat nikmat jangan lupa sebutkan perkataan nikmat. Dua, ada ketika tidak selesa. Apa juga tak selesa, pada makanan juga, pada keadaan, sudah tentu pada keadaan lebih banyak lagi. Yang dikecam, yang nak dibunuh, yang macam-macam ni. Itu semua ujian-ujian dalam dakwah baginda, kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam keadaan dia tidak selesa, kata Sayyidatina Aisyah menyebutkan juga perkataan alhamdulillah di awalnya ini dahsyat ni. Kita kalau tak suka susah nak sebut alhamdulillah. Kalau suka baru alhamdulillah. Ini magical ni. Sebab itu Nabi kata orang beriman ini ajaib. Nanti cerita tu, habiskan ni dulu. Alhamdulillah ala kulli halin. Apa berlaku tak suka, nasi lembik tak suka, makan apa tak selera, apa benda keadaan, orang parking belakang kereta kita block, masa tengah duduk-duduk macam ni kan, baik kita ni sabar, okey kita ni. Nanti kita tahu kita boleh tahan dan tidak pada musibah, atau pada ujian, atau pada bala. Ini perkataan-perkataan yang sama sekawan dengannya. Kita tak boleh nak ngagak ni kita punya degree sabar kita berapa ni kan. Boleh tak kita kata sabar aku 100%. Kalau nak letak peratusnya saya lah orang yang paling sabar sekali. Kalau nak diukur dengan percentage, berapa cik? Tanya dia. 100% lah, cik memang orang yang sabar. 90%, 80%, kadang-kadang geram juga. Marah, semua orang ada marah. Bohong tak ada marah. Tapi marah tak bertempat, mudah marah, itu ceritanya. Marah yang tak bertempat, mudah marah, cepat marah, sampai jadi macam-macam lah, ya kan? Baik itu sahabat ni bila datang pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagi aku nasihat. Setiap sahabat ni masing-masing ada je hadis kita baca yang minta Nabi bagi nasihat, wasiat. Wasiat tu kalau saya sebut wasiat, kita selalu faham orang nak mati. Pesanan, wasiat tu pesanan. Apa nak pesan? Memang ada hukum sebelum seseorang meninggal, elok dia beri wasiat. Apa-apa dia nak pesan maknanya. Bahasa Arab begitulah. Sahabat datang tanya, ya Rasulullah, bagi aku pesan, bagi aku wasiat. Nabi bagi kepada seorang sahabat ini. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Innal ghadaba minasyaitan wa syaitanu minan nar. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. 3 kali diulang. Apa Nabi tak tahu bahawa marah itu memang ada pada semua orang? Tidak. Yang dikatakan jangan marah sampai diulang 3 kali jangan marah, bukan langsung tak marah, tapi jangan cepat naik angin. Perkara kecil jadi besar. Jangan terbawa-bawa perasaannya. Itu. Kana innal ghadaba minasyaitan wasyaitanu minan nar. Marah daripada setan. Setan memang nak cocok aja. Itu memang kerja dia. Dan dia dijadikan daripada api, kata Nabi SAW. Saya nak balik cerita Alhamdulillah Nabi yang kedua. Alhamdulillah Nabi yang pertama bila dapat apa yang dia suka. Alhamdulillah Nabi yang kedua bila ada yang tak selesa. Saya kata biasa kita kalau tak selesa susah nak kata Alhamdulillah. Ini kita belajar daripada Nabi. This overview, barulah kita boleh faham musibah bila berlaku.
Nabi menyebutkan alhamdulillah dulu ala kulli halin, syukur atas segala hal. Bukan tak rasa ada yang tak suka, ada yang aku nak tak dapat, yang aku kumpul hilang bertahun-tahun. Ingat senang ke? Susah ni, tak boleh bayang. Kita boleh cakap, tapi kalau kena kat batang hidung kita dan diri kita, memang sandar, memang terduduk. Tapi apakah yang menyebabkan manusia ini boleh jadi tenteram, tenang, sujud pada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam hadis yang lain, ajaban li amril mu'min wa laisa zaka illa lil mu'min. Miracle, ajaib orang-orang yang beriman ni, kerana kita ada iman ni, kerana kita ada iman ni. Dan tidaklah itu berlaku kecuali kepada orang-orang yang beriman. Apa keadaan yang Nabi kata ajaib tu? Kita ni kalau nak guna perkataan ajaib pun jarang ni kan. Masa bila kita guna perkataan ajaib ni? Ya ajaib itulah. Tengok silap mata lah doktor. Pelik betul lah. Pelik lah ha? Selalu benda-benda yang tak elok lah. Kalau pelik perangai dia tu. Jarang guna ajaib-ajaib ni, jarang guna. Saya tak tahu lah kalau orang biasa guna. Maknanya perkataannya sesuatu yang luar biasa, baru keluar perkataan tu. Nabi puji orang-orang beriman. Orang beriman ni ajaib. Dan tidaklah itu berlaku kecuali kepada orang beriman. Pasal apa dia jadi ajaib tu? Iza asabathu sarra syakara wa kana khairun lahu. Dia ajaib sebab dua. Satu, bila dia ditimpa dia menerima kegembiraan, apa yang dia suka, satu, syakara, dia syukur. Itu biasa ni, benda kita happy anak balik happy dulu, ada PKP dah tak ada, dapat buka rentas negeri, suka, berita gembira pada semua orang. Yang dapat buka bisnes balik macam biasa, gembira, alhamdulillah. Berita gembira, kenyang makan sandal, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, gembira. Baca alhamdulillah. Itu orang beriman, bila dia gembira, dia dapat sesuatu yang sarra, yang happy, yang gembira, syakara, dia akan bersyukur. Wa iza asabathu darra, ini yang kedua, bila dia ditimpa dengan kesusahan, darra atau ad-dur atau musibah atau ibtila, ini antaralah perkara mihnah, fitnah, ini antara perkataan-perkataan yang sekawan dengannya, hampir seerti dengannya, ya. Walaupun ada yang membezakanlah antara ibtila dengan musibah dan sebagainya, tapi rata-rata memberikan makna yang sama. Sesuatu yang kamu tak suka, sesuatu yang tidak baik, yang kamu rasa tidak baik bagi kamu, kamu rasa dia tak bagus bagi kamu, tapi bila dibaca, diselak lapisan kedua, selak lapisan ketiga, selak lapisan keempat, first layer tu memang nampak tak sedap, macam kuih lapis dah. First layer tu memang sakit, tapi bila dah buka second layer, third layer, fourth layer tu, ada hikmah yang aku tak nampak sekali pandang. Ada banyak hikmah. Itu yang mak kita kata, di sebalik musibah ada rahmat. Hanya orang yang pandang bukan dengan mata kasar. Mata kasar pandang habis, harta aku habis lah, nak aku pergi habis lah, semua harta aku kena hidup baru. Macam buka hidup baru, memang sakit pandangan mata kasar. Pandang dengan mata hati, apa Allah nak beri kepada aku ni. Berkat aku sabar, berkat kau sabar, barangkali orang yang kita nampak hilang segala hartanya sedang menunggu baginya ganjaran syurga.
kita tak tahu. Pandangan kasar itulah yang dilalui, tapi pandangan lain di sebalik itu barangkali banyak ganjaran yang menanti. Sebab itu kita yang tak kena mengambil ibrah. Bagi yang kena, maka dia muhasabah, kita muhasabah, ambil ibrah. Macam-macam hikmah. Itulah yang kita nak sebut-sebutkan pada pagi ini mudah-mudahan. Jadi ajaibnya tadi, iza asabathu darra, bila dia berhadapan dengan ad-dur. Saya kata ad-dur, antara perkataan ad-dur ini disebut, ad-dur itu juga kemudaratan-kemudaratan, perkara-perkara yang tak selesa. Antaranya disebut oleh Nabi Ayub alaihi salam. Bila Nabi Ayub diuji dengan penyakit, itu kan ujian ulama mengatakan Nabi pertama yang diuji dengan penyakit kulit adalah Nabi Ayub alaihi salam. Dalam surah Al-Anbiya, anni massaniyad-dur, ada perkataan ad-dur. Baik itu kita juga baca, Umi kalau sakit pinggang, kaki, tangan, semua sekali ada benda yang tak selesa. Ulama kata ad-dur itu bukan sahaja penyakit, tetapi Nabi Ayub diuji oleh Allah SWT dengan hilang ahli keluarga, hilang pendapatan, hilang kesihatan, 3 sekaligus. Kalau kita kena COVID-19 ke apakah kesihatan, kalau orang kena banjir itu harta. Tapi ini Nabi Ayub 3 sekaligus, perkara yang sangat berat dirasai oleh Nabi itu. Hingga itu disebutkan ad-dur oleh ulama, bukan sekadar penyakitnya, tetapi kerana penyakitnya hilanglah mata pencariannya. Tak boleh dah nak bekerja. Dia seorang petani, dia seorang penternak, dia adalah orang yang kaya, Nabi yang hebat yang kaya. Dia hilang kawan-kawannya kerana penyakitnya, ditakuti berjangkit, lari semua orang. Anak-anaknya tinggallah seorang isterinya itu yang menjaganya, yang riwayat mengatakan namanya Rahmah, yang menjaganya. Yang sebab itu memujuk Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Taala atas ujian yang dihadapi. Ada ulama mengatakan tempoh Nabi Ayub sakit 3 tahun, setengah kata 7 tahun, setengah kata 17 tahun dia merana. Lama dia merana. Macam-macam pandangan ini. Sehingga kan bila isteri mengatakan, mintalah bang, bahasa kita lah ya, dengan bahasa mudah kita seorang kata, doalah, mintalah dengan Allah, hilangkanlah penyakit ni, ibarat begitu. Apa kata Nabi Ayub dalam riwayat menyebutkan bahawa Allah sudah memberi aku kesenangan dan nikmat 70 tahun. Dahsyat iman punya kerja. 70 tahun kata dia. Alangkah aku boleh bersabar lagi 70 tahun nak membalas 70 tahun nikmat yang aku dah rasa sama ni. Maknanya kalau baru 3 tahun aku kena, seolah-olah Allah dah bagi aku rasa nikmat 70 tahun. Oh, dahsyat. Siapa yang boleh berfikir macam tu ni? Wahai iman ni, wahai iman. Aku dah rasa rumah aku ni pakai dah lama dah. Aku dah duduk dah. Aku dah puas makan dah. Allah ambil sekejap. Sebab itu nanti saya sebutkan Alhamdulillah yang ketiga. Saya habiskan Alhamdulillah yang kedua ni. Ini adalah muhasabah diri kita ni. Saya tak katakan orang lain lah, cakap kat diri saya. Kau selalu lupa nikmat hidup kau kadang-kadang. Allah beri kau nikmat banyak. Kau kadang-kadang nak makan pun kau nak baca bismillah pun kau lupa. Kadang-kadang kau banyak mengungut depan rezeki daripada menyebut dalam Allah. Itu orang tua kita pantang. Jangan mengungut depan makanan. Jangan gaduh depan makanan. Kata kalau nak makan jangan adik-beradik gaduh. Jangan mengungut depan makan. Kau dah sebut belum doa? Kau dah baca belum bismillah? Kau banyak mengungut daripada kau menyebut nikmat. Inilah takut tuan-tuan. Perempuan, kadang kita malu betul lah. Memang muhasabah diri. Lepas tu bila hilang, bila tak dapat, ini masih sikit, ni tak sedap sikit, ceritanya berhari-hari kadang-kadang tu. Yang kau dapat kau tak cerita berhari-hari, yang tak sedap kau cerita berhari-hari.
Inilah kadang-kadang sifat kita, tak disebabkan oleh nafsu kita, tak disebabkan oleh godaan syaitan kita, dan macam-macam hidup kita ni. Maka dengan sebab itu ya, ingat balik kalau Umi tadi nak baca doa Nabi Ayub ni, kadang-kadang kaki sakit, pinggang sakit ni ya, Umi sambil duduk baca lagi, anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Aku ada isteri yang sayang aku, tapi kau lagi sayang aku. Arhamur rahimin. Umi baca lagi surah Al-Anbiya ayat 83. Anni massani ad-dur. Sesungguhnya aku ini dihadapi dengan ad-dur. Tadilah musibah, ujian, ya. Wa anta arhamur rahimin, dan kau maha lebih paling penyayang, maha mengasihi, maha mengasihani. Yang kerana munajat itulah ni. Ini dahsyat. Kata Allah SWT, ud'uni astajib lakum. Kau janganlah sombong. Ud'uni astajib lakum. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kau ingat aku lagi ingat kau. Itu terjemahannya. Sehingga kepada di dalam hadis qudsi mengatakan bahawa kalau kau ingat aku duduk, aku ibarat ingat kau berdiri. Kau ingat aku ramai, aku ingat kau lebih ramai. Kau ingat aku sejengkal, aku ingat kau sedepa, sehasta. Begitu di dalam hadis qudsi. Jadi balik kepada tadi, apa-apa keadaan ingat kepada Allah SWT. Yang hasil daripada ingat kepada Allah SWT itu ni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya supaya Nabi Ayub itu menghentak-hentakkan kakinya, kan? Kita baca cerita Nabi Ayub, ringkas sajalah, menghentak-hentakkan kaki, dan daripada hentakan kaki itu keluar air, dan Allah menyuruh Nabi Ayub mandi dengan air itu, air yang sejuk itu, yang kemudian dengan mandi itu, dengan juga air yang keluar itu, hasil dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka mandi dengan air itu menghilangkan sakit Nabi Ayub tadi. Biiznillah, dengan izin Allah, hilanglah penyakit itu. Dan kerana ketaatannya, sebab itu Allah puji Nabi Ayub, ni'mal abdu innahu Ayyub. Sebaik-baik hamba adalah Ayub yang taat. Kerana taatnya dia itu awwab, innahu awwab, kerana dia adalah seorang yang taat, menggambarkan sifatnya Nabi Ayub. Allah ganti dia ni. Allah bukan ganti sama ni, Allah gandakan daripada apa yang hilang. Hartanya, anaknya sekali ganda, happy ending ni lebih daripada asal kehidupan. Itu keyakinan. Sebab itu Nabi SAW kata, ta'ajjub ajaban li amril mu'min wa laysa zaka illa al mu'min iza asabathu darra. Akhirnya apabila dia menghadapi kemudaratan, kesusahan, tak selesa, sabara. Satu kata kunci, dia sabar. Sabar bukan makna duduk saja ya, tapi tenang. Sabar maknanya yakin bahawa ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala uji untuk kita lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya cerita. Saya nak habiskan Kak Umi Alhamdulillah yang kedua tadi. Apa dia Alhamdulillah yang kedua Nabi? Kita baca sama-sama Mi. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala hal, ala kulli halin. Wa astaghfirullah ala kulli zambin. Dan ampun ya Allah atas segala dosa. Syukur ya Allah atas segala hal, ampun ya Allah atas segala dosa. Umi berada dalam apa keadaan Umi tak selesa, ingat Mi. Makan rasa tak sedap ke, duduk rasa tak sedap ke, apa benda lah yang kita nak kita tak dapat ke, macam mana cara kita orang beriman, sebut Allah dulu. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi dengan hati, bukan dengan mulut saja. Apa yang disebut di mulut jatuh dalam hati, itu baru iman. Ma makna al-iman? Apa maksud iman? Al-iman ma waqara fi qalbi taqrirun bil lisan
wa ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Apa yang disebut di hati dibenarkan, tasdiqun bil qalbi, dibenarkan. Apa yang disebut di lidah dibenarkan oleh hati. Hati benar, jangan sekadar kat mulut tapi hati tak sepenuhnya. Nanti cakap lain sini, lepas tu pusing balik lain, masa hati tak tetap. Jadi kita mudah-mudahan jaga hati kita lah. Mudah-mudahan kita faham. Dengan faham, barulah dia datang dari hati kita. Syukur atas segala hal, ampun ya Allah atas segala dosa. Itu yang kedua, ampun atas segala dosa. Nanti saya cerita apa kita boleh buat. Salah satu daripadanya minta keampunan pada Allah. Itulah sekalian nanti saya cerita. Saya habiskan dulu 3 ucapan nikmat ni, 3 alhamdulillah ni. Dah 2 dah. Dan yang ketiga, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang diajar kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis. Hadis ini tarafnya hasan, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi wa Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan mengajar kita untuk membaca apabila maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyebutnya, dan kita membacanya mengikutnya dengan maksud apa yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta kesyukuran, terselamat daripada musibah. Ulama menyebutkan apabila membaca doa ini, bacaan ini, bacalah dalam hati, dengan maksud supaya apabila kita baca, kalaulah ada sahabat kita yang ada kesukaran, kesusahan, tidak terasa hati kerana doa kita ini, kita selamat, aku syukur aku selamat tak kena banjir, syukur aku selamat aku tak kena COVID-19, syukur aku selamat anak aku ni, syukur tu. Ada orang sebelah kita yang mungkin hilang rumah, yang mungkin sakit, yang mungkin ada kesusahan, rasa jauh hati dia dengar dia ditimpa, kita terselamat. Itu adabnya dalam berdoa, dibaca dalam hati. Tetapi yang keduanya, bukan sekadar adab itu apabila kita membaca dan menyebutnya. Yang keduanya juga adalah doa ini dibaca oleh semua kita. Semua kita, termasuklah yang musibahnya kena di kaki, saya kata, air naik sampai buku lali, dia baca, bukan langsung tak baca. Dia baca kerana dia bayangkan syukur aku terselamat, aku kena dekat kaki je air naik. Ada orang naik sampai ke pinggang, rumah air naik sampai pinggang ni. Orang yang rumahnya naik sampai pinggang pun dia baca, kerana dia tengok orang lain yang rumahnya air naik sampai bumbung. Orang yang naik sampai bumbung air duduk dengan cucu panjat dengan sama-sama tua, nak selamatkan diri macam mana? Naik loteng, masukkan cucu dalam tong hitam atas. La ilaha illallah. Tak tergambar ya, tak terbayang ni. Apatah lagi belah-belah kita. Kalau belah-belah pantai timur mungkin ada pengalaman bermain dengan banjir. Belah-belah pantai barat ni lagi orang Shah Alam, orang mana, orang Selangor, orang mana yang tak pernah naik banjir ada, dia kata. Tapi taklah teruk macam ni, tak pernah ada pengalaman. Memang terkejut ni, kita tengok terkejut. Macam mana lah orang yang merasa ni. Orang yang duduk atas bumbung baca, kerana dia kata ada orang langsung dengan bumbung-bumbungnya tak ada. Orang yang dah tak ada bumbung, rumahnya hanyut, pun baca ni, kerana dia berkata dalam hati dia, aku hilang harta, tapi ada orang hilang nyawa. Orang yang hilang nyawa ni, anak ke, suami ke, isteri ke, baca, kerana dia kata Allah dah pinjamkan untuk aku rasa. Macam mana boleh jadi macam tu ni? Ajaban li amril mu'min, mu'min walaysa zaka illa lil mu'min. Pasal dia yakin kepada yang esa. That is incredible and magical, but not magical to mu'min.
Dahsyat ni. Baik itu nak tajamkan iman. Al-iman yazdad wa yanqus. Iman boleh naik, boleh turun ni. Jadi kalau kita menyebut ini, mendengar ini, mengulang sebut ini, iman kita sedang subur. Tapi nanti balik tengok TV, balik rehat-rehat, sandar tengok YouTube, tengok apa, tengok pokok, dapat roti canai, dapat tom yam, ikan 3 rasa, lepas zuhur, aduh kekenyangan, aku tidur sampai lupa zuhur, masuk asar. Ya bukan tadi pagi aku cerita iman ke? Petang asarnya kok sudah, zuhurnya sudah hilang. Tak dibuat zuhurnya kekenyangan tadi aku ni. Iman kita boleh gitu, boleh gini mi. Iman itu ketaknya di hati mi. Hati itu kerjanya macam ni. Dinamakan hati itu dengan al-qalb. Makna al-qalb bisyiddati taqallubi. Pasal dia cepat pusing. Macam air didih. Mai tengok air didih. Adakah dia didih je gitu? Tak, kata ulama, ibarat air mendidih, kata Nabi pun. Sekejap tu dia didih, sekejap tu dia turun suhunya. Begitulah juga kita. Sebab itu kita diingatkan antara cara kita belanja diri kita dengan iman yang kuat adalah datang majlis ilmu ni. Tu majlis ni dahsyat ni. Disebut kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu macam air mi. Alirkan. Kalau tak alir mi, macam parit. Kalau tak alir airnya, lama-lama kotor kan mi, busuk kan mi, jentik-jentik kan mi. Cuba dicurah air sentiasa, air bersihlah dia. Begitulah jiwa kita, hati kita. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa ilmu itu ibarat hujan. Kalau hujan itu boleh membasahi tanah yang gersang, begitulah ilmu itu boleh membasahi hati yang lupa, hati yang lega, hati yang mati, hati yang gersang. Satu pada ubat dia ni, inilah kita mengingat-ingatkan diri kita. Balik-balik kepada apa yang saya sebutkan tadi. Jadi yang ketiga, alhamdulillah ini dibaca oleh semua. Walaupun dibaca dalam hati, bukan hanya kepada orang yang terselamat daripada musibah, tetapi dibaca oleh kita semuanya. Apa doanya? Kalau sekarang Pondok Mi Google lah katakan, Syekh Google ni kadang-kadang betul ni, bukan semua tak betul. Syekh Yahoo ke, maknanya search engine. Kita gunakan search engine tu, nanti keluarlah dekat situ. Setelah Umi tahu kewujudan doa ini dan hadis ini, selain kita boleh search engine, mana-mana website yang sahih, mana-mana ceramah yang baik, yang bagus, yang betul, ada. Contoh saya bagi, nanti Umi boleh tengok, semak lagi lah, bagi memudahkan Umi ambil, catat dan sebagainya. Ya Mi, sebab kita ni Mi, doa ni kadang-kadang Mi, dia tidak ada dalam hidup kita kecuali kita merasainya. Orang sehat tak kisah doa sakit Mi. Bila kita kena sakit, nanti kita tanya, Ustaz, doa kalau saya sakit nak baca apa Ustaz? Ustaz kata bacalah Anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Jadi doa ni kita tahu pasal kita dah lalui susah, kita lalui sakit. Macam doa bala COVID-19, kalau tak, kita tak pernah baca pun. Tapi sebab ada bala, pasal ada COVID-19, pasal ada ujian, kita dah, aku tak pernah baca, sekarang aku baca. Allahumma inni a'udzubika minal juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Masuk dalam doa kita. Dulu tak baca, sebab tak ada pernah rasa apa-apa, tak terfikir. Yang baca ialah panjang umur, murah rezeki, anak aku dapat jodoh, dapat anak aku dah lama tunggu cucu. Macam tu sudah. Banyak betul mikrofon ni. Canggih. Kan Mi kan? Masa kita banyak hutang Mi, macam mana Ustazah doa nak hilangkan hutang Ustazah? Baca doa hilang hutang tu. Apa doa hilang hutang? Mi, kalau tak kerja, tak usaha, tak bayar, macam mana nak hilang Mi? Tapi tak kira, nak juga baca. Tapi dia kena faham ni, kena usaha.
Kalau tak usaha tak jadi. Doa kasih sayang, hari tu tengah apa dengan suami berantakan gitu. Jadi nak doa cinta kasih sayang, dihafal doa tu kasih sayang. Tapi masak pun malah, rumah tangga pun tak jaga, kotor bolos sana sini pun tu nak sayang-sayang macam mana? Bahasa mulut pun tak jaga. Nak jerit-jerit ikut suka, nak jekah-jekah ikut suka. Lepas tu kau tak ada tangan baca doa, kan terjadi tu kan. Nabi Ayub ditolong kerana doa dan usaha. Semuanya dengan usaha dulu. Doa angkat masa begitu kan. Begitu kita ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak biarkan kepada qada dan qadar semata-mata ni dah takdir itu qadariyah. Tak payah usaha-usaha ni dah takdir itu qadariyah. Atau menyuruh usaha je, tak balik kepada kuasa Allah Subhanahu Taala. Tak buat tu, tak buat ni, tak buat tu, tak buat ni. Betul, memang banyak yang perlu diperbaiki. Manusia kan banyak salahnya. Ini tak betul, pipe tak betul, tali air tak betul, apa macam-macam semua tak betul. Baiki, yes, baiki. Tapi dalam perbaiki itu jangan hanya dipikir itu. Itu nanti jadi jabariyah, atas usahanya aja yang jadi. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah percaya atas usaha, doa, kuasa Allah Subhanahu Taala mengatasi sesuatu. Sebab itu disebutkan di dalam surah At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak berlaku suatu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jaga keimanan kita, balik-balik kepada alhamdulillah yang ketiga. Tak balik-balik ni, tak masuk-masuk yang ketiga ni. Kami perasan tak? Ni yang ketiga adalah kita menyebut alhamdulillah. Still alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afani. Ni lain sikit ni. Lepas tu saya katakan tadi, kaya ni, keadaan-keadaan ni menyebabkan doa kita bertambah, munajat kita bertambah. Tu hikmahnya. Dulu tak tahu doa-doa ni, ataupun tak pernah baca, ataupun tak kisah baca. Tapi bila macam-macam berlaku ni, kita pun baca doa-doa ni sebagai munajat kita kepada Allah Subhanahu Taala. Sebagai kita tahu bahawa kita ni kecil sangat ni, kedil sangat ni, tak ada kuasa sangat ni. Boleh tengok kereta jatuh, boleh tengok rumah pergi, boleh tengok depan mata sekelip mata. Malam tadi bukan aku tidur kat atas katil tu, dah tak ada dah katil aku. Sekelip mata ni boleh tengok atas dunia. Allah tunjukkan kat kita. Inilah hikmah dia, nak ingatkan diri kamu. Tetapi Allah boleh ganti kamu dengan apa yang kamu nampak pergi tu. Ni, saya jumpa orang ni, orang-orang yang kena musibah ni, dia kata kat saya, doktor nak tilam, kata dia. Orang banjir pula nak bagi kat orang yang tak banjir ni. Tilam saya dapat banyak, kata dia. Ada bersusun-susun dah tilam kat rumah tu. 2 minggu lepas, sebulan lepas, tengok tilam hilang. Hari ni boleh offer kat orang, doktor nak tilam, datanglah ambil rumah saya banyak tilam doktor. Katil ada 5 je, tilam dah ada 9 kata je. Malu tak orang yang tak kena banjir ni? Malu Allah pula kita nak pergi ambil rumah orang banjir ni. Dalam pada malu-malu tu terfikir juga, ya tak ya juga, rumah aku pun tilam dah berapa puluh tahun dah tak ganti. Tak boleh ni. Tak ceritanya Allah ganti lebih daripada yang dia. Doktor nak kipas, rumah saya banyak kipas, kata dia. Dapat kipas lebih-lebih dah pula. La ilaha illallah. Allah kalau nak ganti sekelip mata, dia datang, tak siapa-siapa, kita pun tak tahu siapa yang bagi. Ini kuasa Allah. Balik kepada doa tadi, alhamdulillahilladzi afani. Depan dah ingat, alhamdulillah afani. Jarang sebut, tapi saya selalu carikan clue untuk Umi senang ingat. Termasuk saya senang ingat.
Macam mana kita nak baca sesuatu yang kita jarang baca supaya cepat ingat? Kita pun kaitkan dia dengan apa yang kita selalu sebut. Macam afani, Umi biasa sebut sihat wal afiat, kan? Afani maksudnya menyelamatkan aku, mensejahterakan aku. Segala puji bagi Allah yang mensejahterakan aku, menyelamatkan aku. Afani, kita selalu cakap afiat. Ada orang letak nama Afiah. Siapa tu? Siti Afiah. Takkan tak kenal kan? Jadi nak ingat Afani, dekat-dekat. Memang perkataan yang sama. Ataupun satu lagi yang paling dekat dengan yang Umi selalu baca. Umi selalu keluar tandas baca doa tu. Umi, kita ni keluar tandas baca doa tu. Dulu umur 20-an tak baca Ingat cucu-cucu kita punya doa je tu. Budak-budak aja baca doa masuk tandas, keluar tandas. Tapi bila kita dah berumur badan kita dah tak sekuat dulu Umi kuat ni duduk tak gerak saya tengok. Kaki tak semut-semut ya. Kuat orang sini. Ke dah pegang-pegang ujung-ujung jari tu. Umi kira kuat kan? Tak adalah saya nak kata Umi tak kuat atau tak sihat ke apa, wallahualam. Tapi saya kata diri saya sendiri, bila kita dah masuk usia kan, dah 5 series kata orang, kita semakin menghargai kesihatan kita berbanding ketika kita muda dulu. 20 tahun, 30 tahun, ligat, laju. Makin kita berumur, kita makin menghargai kesihatan kita kerana dia semakin kurang, semakin susut daripada tubuh kita. Sebab tu bila keluar tandas satu pada perkara yang menyihatkan kita ialah Allah bagi kita pembuangan kan. Buang kecil, buang besar Cuba bayangkan ni nikmat tadi cerita makan lah, katil lah, kereta lah, rumah lah. Jangan lupa atas badan kamu ni yang dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak hitung nikmat Allah tu tak terhitung. Pergi tandas tu kalau tak dapat, cuba bayangkan dapat buang kecil, buang besar tu nikmat Orang ada nak buang kecil tapi tak boleh buang kecil bengkak kaki, bengkak muka, buah pinggang, masalah Lepas itu lepas ni kita kalau nak sebut mak ni saya terkencing je. Tak payah mak, jangan sebut macam tu. Ada orang nak kencing tak dapat mak. Susah mak. Kena cuci buah pinggang, kena macam-macam. Jadi dia rosak organ kita lah, apa kita macam-macam. Cuma bila kita as we go older, yes, sistem badan kita dah tak kuat macam dulu. Pergilah kita klinik, jumpalah doktor, carilah apa nak makan, bagi menguatkan apa semua. Sebab susahlah usaha sekejap nak ambil wuduk, kejap-kejap nak ambil wuduk. Ya betul, usahakanlah. Tapi dari dah kita janganlah komplain kerana ingat. Komplain banyak kalau boleh tak usahlah sebut begitu. Pasal mengingatkan ada orang sakit kerana tak dapat buang kecil, tak dapat buang air besar dan sebagainya. Baik tu bila Umi dapat buang kecil, buang besar, masuk tandas, keluar tandas tu, Umi baca doa ni. Belakang doa ni senang nak ingat doa ni. Nak cerita ke situ. Apa doa keluar tandas? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza. Segala puji bagi Allah. Dahsyat Nabi Muhammad SAW mengingatkan bila dah lepas buang air itu nikmat. Itu nikmat Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza. Dengan sebab itu dapat menghilangkan adza, apa-apa kesakitan, apa-apalah perkara yang tak baik. Azhaba 'annil adza. Kemudiannya bila hilang kesakitan-kesakitan, apa-apa yang patut daripada najis kecil besar tu semua yang patut dibuang tu memang tak bagus. Wa'afani, dan kemudiannya sihatlah kita. Wa'afani. Jadi Umi kalau nak ingat doa ni, Umi bayangkan doa baca keluar tandas. Jadi doanya Alhamdulillahilladzi afani
mimma ibtilaka bihi. Belakang tu panjang ni. Mimma yang mana ibtilaka bihi, engkau balakan ke atas, engkau ujikan ke atas. Mimma, mim alif, ibtila alif, bata lam alif kaf, bihi ibtilaka bihi. Saya bagi je general ni. Nanti kalau ni Umi tengok aja, Umi search macam saya kata, boleh search aja doa ketika musibah. Keluar doa ni. Banyak doa, antaranya doa ni. Mimma ibtilaka bihi, ya Allah, kau segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku, afani mimma ibtilaka bihi, daripada apa yang ditimpakan ke atasnya, wa faddalani ala kathirin mimman tafdila, wa faddalani ala kathirin mimman tafdila, dan kau muliakan aku lebih daripada orang-orang lain yang kau muliakan, dengan maksud kau selamatkan dalam apa keadaan sekalipun ni, dalam apa musibah sekalipun. Kadang-kadang Umi, kalau kita travel, ni mungkin nak travel ni, ada cuti-cuti lepas ni cuti Chinese New Year lah, jalan pun sesak ni. Kalau jalan sesak ni, kita kalau tengok orang tengah jam, kita kat tempat lorong yang tak jam. Selalu tak Umi ada perasaan macam tu. Dia yang nak masuk KL tengah jam, kita keluar KL tak jam, contoh kita kesimpati orang yang jam tu ni. Panjangnya kita kata dah sampai berapa kilometer masih jam ni. Kita ni terselamat daripada jam. Itu baca Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman tafdila. Selamatkan aku. Atau kalau Umi tak ingat, Umi sebut je lah Alhamdulillah afani. Umi dah ingat afani tadi. Selamatkan aku, dan segala puji bagi Allah yang telah mensejahterakan aku, ya, daripada apa yang berlaku, ya. Jadi orang yang jam pun baca juga, mudah-mudahan jadi lancar, jadi laju, cepatlah datang bantuan kalau ada yang insiden, kalau ada yang rosak tengah jalan, segeralah semuanya, ya. Itu antaranya Mi. Jadi Mi, di awal ini, tak di awal, dari pertengahan, saya mengingatkan diri saya sendiri tentang betapa penting. Perkara yang paling pokok sekali adalah bagaimana kita mengingatkan diri kita tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak dalam diri kita, yang lebih banyak daripada kehilangan-kehilangan yang diujikan ke atas kita. Itu pertama. Yang keduanya, apabila kita membaca tentang musibah ni, perkataan musibah ini Allah dah beri gambaran di dalam Al-Quran. Banyak perkataan musibah. Salah satu daripadanya yang saya sebutkan tadi dalam surah At-Taghabun ayat 11. Tidaklah berlaku sesuatu musibah itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yu'min billah, tapi siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yahdi qalbah, Allah beri hidayah hatinya. Itu iman tu dahsyat. Allah beri hidayah hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu tu Maha mengetahui. Itu satu perkataan yang ada perkataan musibah. Yang kedua, ada perkataan musibah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Apa makna musibah terlebih dahulu? Musibah itu daripada perkataan Arab ni yang kita melayukan, asaba yusibu musibah. Asal maksud dia ialah sesuatu yang menimpa, yang mengena ke atas kita, apa-apa yang terjadi ke atas kita. Tetapi ulama menyebutkan perkataan itu membawa maksud, apabila dia digunakan, dia membawa maksud sesuatu yang terjadi yang tidak disukai atau tidak mahu berlaku, tetapi menimpa dan berlaku. Itulah musibah. Okey. So ayat yang kedua, kat mana perkataan musibahnya ada dalam Al-Quran? Banyak. Satu, surah At-Taghabun ayat 11. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 155. Allah dah beri gambaran ujian ini beserta dengan cara mana nak atasi. Satu daripada kaedah mana kau nak atasi, iaitu Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin iza asabathum musibah. Saya nak pergi kat musibah tu dulu. Iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik ayat tu. Dalam ayat tu, ayat 155, Al-Baqarah ayat 155 sampai 56 sampai 57, ada perkataan musibah. Apa yang Allah beri peringatan dalam ayat itu ni? Kalau kita buat kuis ya Mi ya, kadang-kadang program-program ni dia rajin ni, sambil dengan ceramah ni buat kuis. Siapa dapat jawab kuis adalah hadiahnya. Ada kalau nak buat kuis, saya buat soalan lah. Di manakah perkataan salah satu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan perkataan musibah? Surah apa ni? Ayat berapa ni? Oh, semua dapat hadiah nampaknya. Begitulah seolah-olah ni. Orang kalau tahu nanti ada kuis, dia tulis ni, nak ingat dengar satu-satu. Gitu. Seolah-olah gitulah ni. Macam orang nak masuk exam, gitu. Kan lain kan. Dengar ada kuis je, terus dengar tu. Sampai ayat berapa pun tulis. Cek lagi dekat sini, betul tak apa ayatnya tu. Kotlah saya tersilap ni. Dengan adanya digital, dunia digital hari ni, semua boleh cek dengan mudah saja ni ya. Barang ada saya tersilap dalam membacanya atau terkurang dalam menyebutnya ya Mi tolonglah semak dan ambil yang betul melalui semakan Umi itu. InsyaAllah sekadar ingatan saya itu benar. Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Allah uji kamu dengan sesuatu. Lalu ulama menyebutkan perkataan bisyai'in, dengan sesuatu. Ulama menyebutkan bahawa antaranya Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan bahawa bisyai'in, dengan sesuatu tu artinya apa saja boleh Allah uji kamu. Macam-macam boleh diuji. Boleh uji dengan anak, boleh uji dengan harta, kan? Sebab itu di dalam Al-Quran menyebutkan anak itu adalah ujian bagi kamu. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun, kan? Wal baqiyatus salihatu 'inda rabbika sawaba wa ajru amala. Anak pun boleh jadi ujian, harta pun boleh jadi ujian, diri kita pun boleh jadi ujian. Setiap manusia itu diuji fitnatun pada dirinya, fi malihi wa ahlihi wa nafsihi wa jarihi, ya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawa manusia itu boleh melalui pelbagai ujian pada dirinya, ujian pada anaknya, ahli keluarganya, ujian pada jiran tetangganya, ujian pada hartanya. Tukaffaruha anha salatun wa zakatun. Macam mana cara nak menyelamatkan? Dengan salat, dengan zakat, dengan puasa, dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maknanya ujian bisyai'in pada ayat itu benar disebutkan oleh ulama boleh jadi dalam macam-macam bentuk. Tapi dalam ayat ni Allah sebut 5 daripadanya yang besar-besar. 5 daripadanya. Apa dia musibah 5 tu? Kalau buat ujian kuis, apakah 5 ujian yang disebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, iaitulah walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. 1, takut. Diri kita adalah ujian, takut, ada perasaan takut. Orang yang sudah ada pengalaman yang tak selesa, yang tak sedap, perasaan itu boleh membentuk perasaan pengalaman itu boleh membentuk perasaan takut dia. Sebab saya tak boleh tidur. Kalau hujan je tengah malam saya dah tak boleh tidur. Kita kata trauma, kita kata takut, kita kata bimbang, kan?
Oh begitu, pasal dah ada pengalaman lampau. Saya pernah accident Zazah. Kalau hujan lebat ni pernah accident dulu, tergelincir kereta, pusing dekat highway. Saya pun ada pengalaman tu. Balik tengah malam ni daripada Perak ni, drive hujan ni, jalan tu tak tahu macam mana, alih-alih terpusing kereta saya ni. Terpusing, terpelesuk kat tepi highway ni. Terpelesuk ke tepi highway. Nasib baik dia kereta langgar kita tengah terpusing, dia pusing tengah jalan tu, lepas tu dia pergi tepi highway tu. Makan habis jalan tepi highway tu, habis total loss kereta masa tu. Besoknya saya kena invigilate exam, pergi jaga exam mamai lepas accident ni. Macam-macam ujian. Kalau Allah nak bagi ujian, Allah boleh bagi macam dengan perasaan takut. Jadi datang kalau cakap drive ketika hujan, saya memang trauma. Tak boleh, takut pasal ada pengalaman ngeri, pengalaman tadi. Jadi satu daripada ujian itu boleh jadi pada diri kita sendiri, iaitu dengan perasaan al-khawf, takut ni. Yang kedua, minal ju', lapar ni. Sebab itu Allah uji kita dengan lapar. Masa bila Allah uji kita tiap-tiap tahun dengan lapar? Masa puasa ni Allah nak suruh rasa kau lapar macam mana. Tapi masalahnya dah tak rasa lapar. Kita makan suplemen macam-macam, pagi kacau lagi apa itu, susu lah apalah, tak rasa lapar. Sikit-sikit lah, tapi tetap ingat orang yang susah, orang yang apa, supaya kau ada perasaan itu. Kau tahu kalau kau tak dapat makan macam mana. Sebab itu jangan keji makanan, katanya kan. Lapar, itu yang stranded kita dekat highway tu. Kita tengok orangnya masa banjir tu stranded dekat highway tu, yang pergi mana ada supermarket apa macam-macam ni kan. Jadi dengan lapar, minal ju', wa naqsim minal amwal, kurang harta. Tengok depan mata satu kurang, Allah uji. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kurang nyawa, berapa ramai mati nyawa. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Yang terakhir 5, Allah beri ujian dengan kurang harta, kurang anak, kurang tumbuh-tumbuhan. Contohlah ni, bila jadi banjir, berapa banyak tanaman-tanaman yang mati. Kadang-kadang kita terlupa yang kita nampak adalah kereta, rumah, perabot, tu semua harta tu. Ramai kita yang sedang mengusahakan tanaman ni. Saya barulah pisang saya nak naik, baru jagung saya nak naik, baru sayur saya nak naik. Kita buka berapa ekar, doktor, berapa juta habis tu, habis doktor. Itu yang kita tak nampak, habis dalam bentuk tanam-tanaman ni bila naik air. Tapi doktor, ni orang cerita kat saya kongsi kat Umi lah ni. Saya pun tak tahu semua benda, tak pandai. Kalau orang tak cerita pengalaman dia, kita tak tahu. Itu berharganya pengalaman hidup ni, pengalaman orang. Dapatlah kita sikit-sikit faham. Dia pun cerita, tapi doktor, dahsyat, ada tanaman yang Allah tahan dia hidup atas air sebulan, tak ada apa dia. Air naiklah, tahan dia. Kaya Allah, dia sebut macam tu. Saya pun belajar lah, tanaman apa tu. Saya tanya, kelapa sawit, kata dia. Saya tanam kelapa sawit kat kampung, alhamdulillah, naik memang air, tapi steady je kelapa sawit. Itu macam tu. Tengok, ada tanaman yang Allah tahan, ada tanaman yang boleh mati, ada tanaman yang gersang pun dia hidup dekat tanah yang gersang seperti di kota Mekah dan Madinah dahulu. Inilah ni 5 bentuk ujian yang Allah beritahu. Wala nabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu, tetapi Allah nampakkan 5 daripadanya. Kau takut, kau hilang harta, kau kurang nyawa, kau kurang tanam-tanaman kau, semua tu 5 bentuk tu.
Tapi dalam walanabluwannakum, Allah nak tengok tu wa basyiris sabirin. Allah kata aku beri berita gembira. Ini yang kita kata dalam musibah ada rahmat, ada hikmah. Bukan kita cakap dalam ayat ni satu dah boleh nampak dah. Wa basyiris sabirin. Mana basyiris sabirin? Wa basyiri busyra, basyira, berita gembira. Tapi Allah beri berita gembira kepada siapa? Sabirin, orang yang sabar. Itu 3 kata asas pada perkataan sabar. 3 huruf jemi. Diulang, tapi menurut orang yang mengkaji Al-Quran ini tak kurang atau pada angka 96 kali dalam Al-Quran, iaitulah sabar. Sebab itu sabar ni memanglah senang sebut, susah nak buat ni. Bukan senang macam kita cakap ikhlas. You boleh tulis kat surat yang ikhlas, dengan tulus ikhlas, belum tentu you ikhlas. Sebab itu berita gembira kepada orang-orang yang betul-betul sabar. Fasabrun jamil. Pasal tu Allah kata sabar itu cantik. Pasal tu Allah kata orang sabar bukan sekadar geng dia je dekat dengan dia. Bukan anak dia je ada sebelah dia, suami dia, isteri dia, kawan dia, geng surau dia ada sebelah dia. Tapi Allah kata yang ada bersama-sama dia adalah aku. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Mungkin ketika itu hilang rakan taulan, hilang kawan, hilang siapa yang kita berkawan dengannya kerana kita tidak ada apa-apa. Tapi berkat kita sabar. Dengan maksud apa ya sabar ni? Orang yang berpegang teguh dan yakin dengan kekuasaan Allah, ujian Allah, bersyukur pada nikmat Allah, itu perasaan yang ada. Orang yang tidak buruk sangka dan salah sangka kepada Allah. Sebab ada orang bila ditimpa musibah, dia ada prasangka buruk dengan Tuhan. Kenapa jadi macam ni? Kenapa doa tak dimakbulkan? Apa tak ada alim ulama ke dalam dunia ni? Punya banyak alim ulama, segala masjid, segala apa. Kenapa masih tak habis-habis lagi COVID-19 ni? Apa Allah tak dengar ke kita punya doa ni? Kadang-kadang timbul, kenapalah aku yang kena? Baru lagi tu anak aku meninggal, yang ni pula jadi macam ni. Allah ni tak adil pada aku. Takut ada prasangka. Sedang Nabi SAW ni adabnya bila kita berhadapan dengan musibah, buang prasangka tu semua, bersihkan hati betul-betul. Astagfirullah banyak-banyak. Pasal setan memang nak cocok. Masa ni lah jarum nak masuk. Bila you lemah, hati you lemah disebabkan oleh musibah, ini jarum nak cocok, senang masuk. Bila you kuat, you pegang Al-Quran, lari. Sebab itu ada setan gemuk, ada setan yang kurus. Hatta makan. Kenapa ada hadis begitu? Semua orang makan, tapi setan yang ada dekat orang ini kurus, setan yang ada dekat orang ini gemuk. Pasal orang ini semua makan. Pasal orang ini makan macam bismillah. Ya, setannya tak dapat makan dengan dia, kurus setan tu. Orang ini makan tak baca bismillah, setan dia yang makan makanan dia. Itu tak cukup-cukup, katanya lah macam-macam lah ya. Na'udzubillah min zalik. Nah, sebab itu Nabi menyebutkan la yamutanna ahadukum hatta yuhsinu dhanna billah. Tidak mati seseorang itu kecuali dia berbaik sangka dengan Allah SWT. Itu yang kita sebut di dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, benarkah apa yang kau lakukan itu? Sesungguhnya salat aku, hidup aku, mati aku, ibadat aku, wa nusuki, ibadat aku. Inna salati,
salat aku, wa nusuki, ibadat aku, wa mahyaya, hidup aku dan mati aku kerana Allah SWT. Kau kata kerana aku, tapi bila diuji kau salahkan aku. Kata kau takdir semata-mata. Lihat balik ya. La yuqaddirul qadar illa biddu'a. Ya, kita dalam rukun iman memang percaya ada qada dan qadar, tapi harus mesti diingat dengan usaha doa kepercayaan yang jitu. Hatta usaha termasuklah doa. Jangan kata tak boleh doa, sudah dah takdir. La yuqaddirul qadar illa biddu'a. Tidak akan berlaku la yuqaddirul qadar, ketentuan qadar, kecuali dengan doa. Doa itu pun dimakbulkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perihal iman yang kita katakan tadi. Ajaban li amril mu'min. Iman punya kerja. Balik-balik kepada tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan peringatan tentang 5 bentuk musibah atau syai'un atau durrun yang lain-lain disebut pada ayat itu. Wa basyiris sabirin. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Baik itu, jadikan aku orang yang syukur, jadikan aku orang yang sabar. Bukanlah kita semua memiliki kekuatan dalam nak melalui hal ini. Diri kita turun naik, perasaan kita turun naik. Munajatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kita perasaan itu, kesabaran itu. Nanti macam mana nak buat, saya tutup dengan 3 ayat. Saya habiskannya dulu. Kemudian dikatakan apa? Berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Cara mana kita tunjuk kita sabar tadi? Iza asabathum musibah, bila dia ditimpa dengan musibah, qalu, dia cakap, ini orang yang sabar. Ini dulu di lidah dia, kuatkan hati dia dengan perkara itu. Usaha-usaha of course jalan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya masuk kat sini 3 ayat ni kita jadikan amalan kita. Satu daripadanya yang ada di dalam Al-Quran ini, iaitulah yang dipendekkan ayat yang pertama kepada istirja. Perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, dia punya kependekan dia lah adalah istirja. Macam Umi kata tahmid adalah alhamdulillah, tahlil adalah la ilaha illallah, hauqalah adalah la haula wala quwata illa billah, takbir adalah Allahu akbar, istirja adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan baca istirja. Takmid, dia macam tahmid juga. Dia tak baca tahmid. Alhamdulillah. Gurau ya mi gurau. Istirja nak senang ingat lagi mi, macam mi sebut istinja. Sebabkan istinja. Istinja kitab fiqah biasalah bab tahara, bab bersuci, akan masuklah bab istinja. Istinja tu apa? Bersuci. Tu dengan N tengah dia ni. Kita tukar dia nak senang ingat ni kan. Tukar N tu kepada R. Bulan Rejab R. Jadi istirja. Itu yang perkataan raja. Kita berharap dengan Allah. Orang beriman ada raja. Orang beriman ada khauf. Takut apa yang aku buat ni Allah reda ke tidak? Betul ke tidak? Baik ke tidak? Ada perkataan tu. Sebab kita tidak sombong dengan Allah SWT. Wala tamshi fil ardi maraha. Kau jangan sombong jalan atas muka bumi. Innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Kau bukan boleh nak peluk bumi ni, nak peluk gunung ni. Kau sombong, jangan. Sebab itu ada perasaan tu. Perasaan ni perasaan orang yang beriman. Jadi satu ayat yang pertama ni, hikmah di sebaliknya, yang kita nak ambil daripada apa yang kita lalui atau apa yang kita pandang, ibrah yang kita dapat. Pertama ayat adalah istirja.
Ini tanda orang yang bersabar. Orang bersabar nanti Allah beri berita gembira. Apa berita gembira? Last sekali ayat itu. Ulaika salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mi takut saya ada tercicir dekat mana-mana. Apa berita gembiranya? Berita gembiranya digambarkan dalam ayat tersebut bagi orang yang bersabar, iaitu dia pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mendapat 3 sekali. Ulama kata salah satu daripada mereka apabila mentafsirkan ini mengatakan ayat ini menunjukkan bahawa Allah memberikan 3 ganjaran dalam satu ayat. 3 balasan hebat dalam satu ayat, iaitu apa? Salawatun min rabbihim. Orang ini mendapat salawat dari Tuhannya. Umi dengar perkataan Allah berselawat ini antaranya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW dengan maksud memberikan rahmat, memberikan berkat. Kepada kita selawatnya tak sama kerana kita manusia hamba. Nabi adalah Nabi dan Rasul. Tapi tingginya kedudukan orang yang sabar di sisi Allah SWT. Juga perkataan selawat itu diberikan di dalam ayat tersebut. Ulaika salawatun min rabbihim. Dengan maksud Allah beri kasih sayang. Allah limpahkan kasih sayangnya, kata ulama. Wa rahmatun. Dia bertiga, tapi 3 tu ibarat menguatkan antara satu sama lain. Taukid, kata ulama. Setiap satu itu menguatkan bahawa Allah itu akan beri sayang, Allah itu akan beri bantuan, Allah itu akan beri rahmat, beri barakahnya kepada orang-orang yang sabar. Salawatun wa rahmatun. Dan orang itu ni mahal ni, yang ujung tu mahal ni semua ni mahal ni. Tak boleh beli kilo mi, tak ada kilo-kilo dekat pavilion pun tak ada mi. Oi, hei. Ulaika humul muhtadun. Ujung itu orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Dari perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia punya penutup dia dapat selawat, dapat rahmat, dapat hidayah daripada Allah SWT. Agaknya lepas ni tak boleh tinggal ni perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang tak faham. Bila tadi bergulung-gulung kereta terbalik, duduk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Umi ada lagi ni, Umi belum meninggal. Mi kita orang selamat, Mi kita orang okey Mi. Bukan innalillah untuk orang saja yang terpadam. Tapi Nabi SAW dalam mentafsirkan ayat ini, sebahagian ulama mendatangkan kisah tentang baginda Rasul SAW pada membicarakan tentang ayat ini. Dinukilkan bahawa Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam, satu ketika itu, ketika memasang lampu. Apalah bentuk lampu yang ni? Lampu colok kita kata, dama ke apalah ya, bentuk lampunya. Bila dia pasang lampu, tiba-tiba kata Sayyidatina Aisyah, bila lampu itu terpadam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, mengapa kau menyebut istirja itu? Mengapa menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lalu Nabi SAW mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada apa yang kamu tidak suka, iza asabathum musibah, pada apa yang menimpa kamu yang kamu tidak suka, kalau katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita dapat banyak doa-doa untuk keselesaan jiwa kita. Satu, kita dah dapat tadi, alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah ala kulli zam. Doa kita dapat tadi, alhamdulillah
nafa'ani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman taqdila. 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, Mi, kau apa dah ni, Mi? Kau apa dah ni, Mi? Mi dah lepas 11.30 dah, Mi. Habis dah, Mi. Saya nak kena lagi ada kelas. Sebut satu I je lah, Mi. 2 I to be continued. InsyaAllah lain kali ya, Mi, ya. Ya. Nanti kalau saya sambung yang kedua, nombor 3, nombor 12 juga, Mi. Ya. Cukup dah, Mi, ya. Boleh, Mi? Ya. Okey, terima kasih banyak, Mi. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sebut, pada apa kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita, dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah gugurkan, Allah ampunkan, mudah-mudahan Allah sayang pada kita dan tidak memurkai kita. Yang amat kita takut dalam dunia ini bukan bencinya orang, tetapi marahnya Allah. Walaupun disebut di dalam hadis qudsi, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemurkaanku. Namun tetap kita takut pada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala atas diri kita. Barang ada kekurangan-kekurangan, kelekaan, kelalaian yang telah kita lakukan, mudah-mudahan majlis ilmu ini menjadi sebab Allah mengampunkan dosa Umi semua, mengampunkan dosa kita semua, menaikkan kedudukan kita, menyelamatkan kita daripada segala perkara yang tidak kita kehendaki, ya. Nampaknya mikrofon pun dah berhenti, ya. Mikrofon pun dah berhenti ni. Time up, dia ada masa. Jadi sekadar itu saja, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.